Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak murid cikgu tahun 5, apa khabar kamu hari ini? Okay, hari ini kita akan belajar tajuk baru RBT unit 4 iaitu teknologi pertanian. Okey, cikgu minta kamu buka buku teks muka surat 64 buka dulu buku teks muka surat 64. Kita akan belajar tentang tajuk teknologi pertanian. Okey. Kita baca penanaman pelbagai pokok di kawasan rumah kita menjadikannya cantik dan menarik. Bagaimanakah jika kita tinggal di tempat yang mempunyai kawasan terhad? Pernah dengar tak perkataan kawasan terhad? Kawasan terhad ni macam kawasan yang tak berapa nak ada tanah ataupun tak ada tanah langsung. Kita masih lagi boleh melakukan penanaman. Kita baca cerita ni murid ni. Cantiknya, pandai kamu membuat reka bentuk sudut tanaman di rumah kamu, Alia. Ayah saya membuat sudut tanaman sayur dan herba untuk menghias kawasan rumah. Semua pokok di sini ditanam dengan menggunakan bekas ya. Ya, melalui sistem takungan ini, kita tidak perlu menyiram tanaman setiap hari. Walaupun kawasan rumah terhad, kita masih boleh bercucuk tanam. Okey, cuba tengok pokok-pokok yang ada kat sini. Apakah yang ditanam dalam ni? Ni apa? Ni pokok. Ini pokok kari. Ini apa? Kunyit. Ni apa? Cili Okey, apa lagi yang ada? Okey, ini dia boleh tanam terung, ada buah lagi Okey. Dia boleh tanam macam-macam pokok di kawasan walaupun rumah dia adalah kawasan yang terhad, tak ada tanah Ini adalah perumahan jenis apa ni? Ini adalah perumahan jenis apartmen Okey, apa lagi tanaman yang biasa? Ada apa tanaman yang ada kat rumah awak? Cili ada tak? Cili, pokok kari, pokok kunyit, pokok halia, daun pandan, ada tak? Pokok pandan, ada tak? Serai dan sebagainya. Okey, pertanian bandar. Pertanian bandar merupakan aktiviti bercucuk tanam bagi menghasilkan tanaman makanan di sekitar rumah yang mempunyai ruang terhad. Penanaman dijalankan sama ada secara konvensional atau dengan menggunakan teknologi moden. Contoh ruang yang terhad untuk bercucuk tanam terdapat di kediaman berikut. Okey. Sekarang ni kita tengok kawasan ruang yang terhad. Contoh-contoh kawasan ruang yang terhad. Tapi masih lagi boleh bercucuk tanam. Okey. Pertama, rumah pangsa. Tengok. Dia masih lagi boleh tanam pokok Kedua, kawasan tanah lot. Tanah lot ni confirm lah. Kalau ramai anak murid cikgu ni biasa cikgu tengok duduk kat kawasan tanah lot. Kalau kawasan tanah lot maknanya tanah kamu banyak, jadi kamu boleh tanam dengan berbagai cara. Okey. Seterusnya kondominium bangunan yang tinggi-tinggi ni kita namakan kondominium. Adakah kita masih boleh menanam? Ya, kita masih lagi boleh membuat penanaman. Okey. Seterusnya adalah rumah teres. Macam ni contoh rumah teres, ada yang ada tanah, ada yang tak ada tanah tinggal ruang parking je. Tapi kita masih lagi boleh bercucuk tanam. Kaedah penanaman. Pertanian di bandar dijalankan dengan pelbagai cara bagi menyesuaikan kawasan yang ada dan menjimatkan ruang. Kita boleh tanam secara konvensional ataupun secara teknologi moden. Ni konvensional, ni teknologi moden Konvensional ni cara lama lah, cara tanam, cara macam kebun ni diperlukan tanah yang banyak. Kalau kamu ada tanah yang luas, jadi kamu boleh tanam secara konvensional. Tapi kalau kamu ada ruang yang terhad, kamu masih lagi boleh tanam menggunakan kaedah antaranya secara teknologi moden. Okey. Apakah kaedah-kaedah penanaman yang boleh kita lakukan pada ruang yang terhad? Kita boleh menggunakan susun tanaman secara bertingkat pada dinding. Ini dinding rumah Dinding pagar di luar rumah dia tanam secara bertingkat. Kedua, menyusun tanaman berpasu di halaman. Tanam dalam pasu. Ini biasalah. Ketiga, menyusun tanaman secara menegak. Ini ada bekas ini ada pipe yang besar ni. Dibuat lubang tepi-tepi dia, diisikan dengan tanah dan dia boleh tanam pokok di tepi-tepi ni secara menegak. Ini menyusun tanaman secara menegak. Susunan pokok dan bekas tanaman yang dibuat secara kreatif menjadikan kawasan persekitaran kelihatan cantik dan menarik. Ditanam kat sini ni bukan sahaja boleh mengoptimumkan ruang ataupun boleh menggunakan ruang dengan baik, malah ia juga tanaman ini juga kelihatan cantik dan menarik dalam pasu, nampak cantik.
secara bertingkat dekat dinding, nampak cantik. Susunan tanaman secara menegak juga kelihatan cantik dan menarik. Okey, apa kelebihan kita melakukan pertanian bandar? Pertanian bandar memberikan banyak kebaikan jika diusahakan di kawasan rumah kita. Okey, apa kelebihan dia? Okey, pertama, kita dapat menghasilkan sumber makanan sendiri. Tak payah pergi pasar dah. Tak payah pergi pasar dapatkan sayur. Senang je, sayur dah ada dekat di belakang rumah ataupun di tepi rumah. Nak makan apa hari tu, nak masak apa, sayur apa, boleh dapatkan terus di belakang rumah. Tak perlu pergi dan dapatkan di kedai. Okey, nombor 2. Memelihara alam sekitar dengan menggunakan bahan guna semula sebagai bekas tanaman. Kita boleh pelihara alam sekitar kita dengan cara gunakan bahan yang boleh guna semula ni. Contohnya ialah botol-botol minuman ataupun tin-tin aluminium. Kita boleh jadikan pasu untuk menanam tanaman. Okey, ketiga, kita boleh jadikan sisa buangan dapur sebagai baja kompos. Kita ambil sisa makanan kita, kulit bawang, kulit limau, kulit telur, tulang-tulang ikan kan, semua sisa makanan yang kita dah tak guna tu, kita jangan buang, kita jadikan dia baja kompos. Apa itu baja kompos? Baja kompos ialah hasil perebutan sisa makanan, sisa tanaman dan najis ternakan. Okey, kalau nak tahu macam mana buat baja kompos, kan boleh Google ataupun YouTube cara-cara membuat baja kompos. Okey. Nombor 4, menjanakan pendapatan sampingan jika hasil tanaman dijual. Kalau kamu tanam tanaman di rumah ni, kalau hasil dia banyak, lebih daripada apa yang kamu perlukan untuk kamu makan sehari-harian, kamu boleh jual kepada jiran ke, kepada kawan-kawan lain ke, ataupun boleh hantar ke pasar untuk dijual, dan kamu akan dapat pendapatan sampingan, side income. Okay, jadi ingat ni, kelebihan pertanian bandar: menghasilkan sumber makanan sendiri, pelihara alam sekitar, boleh jadikan sisa buangan sebagai baja kompos, dan juga boleh mendapat pendapatan sampingan.